Terima kasih. So maksud dia PN sokong lah belanjawan ni. Kita akan bincang sebab bajet ini cuma dibentang pada hari ini. Sebelum ini dia embargo. So kami Parlimen Perikatan Nasional kita akan bincang sama kita dan kita akan menyatakan sikap pada minggu hadapan. Puas hati tak dengan bajet? Of course no. I think there's so many details, but I think it lacks the element of justice in terms of distribution. As what being raised by my colleague just now, we are both from Kelantan. All opposition states are being denied of the rights of the MPs to play our role in serving the rakyat, our constituencies. I think this is a big miss from Tambun, from Tuan Ibrahim, who used to be the one carrying the mantle of justice and reform, especially when it comes to allocating resources and wealth to the right people. So we were going to have our own retreat this coming Sunday, all the Perikatan Nasional MPs. We're going to dissect every details of the budget. I think we have seen quite a number of glaring details. For example, when the Prime Minister Minister of Finance tried to consolidate the three Bumiputra investment bodies into one entity, I think it is not much different than what previously Yang Berhormat Lim Guan Eng, when he was the Finance Minister, tried to do to close down Equinas. So we would like to raise this matter during the debate later about Bumiputra interests. And also, of course, on top of the new taxation being introduced, okay, I give some credit to that. But we have not seen any glaring, game-changing initiatives to raise our revenue for the country. You can spend a lot, but you must also produce evidence that you can raise new source of revenue for us to pay all those liabilities and also expenditures for the rakyat. I think this is what, as opposition, we would like to raise more questions later during the debate. And of course, one of the major upset that we heard yesterday, it was yesterday, not during this budget, the government of today's government had cancelled the initiative mooted by then Tan Sri Muhyiddin Yassin when he was the Prime Minister to cancel the Felda settlers debt. And we all know the issue of FGV with Eagle High is still ongoing, with Peter Sondak. So we want to know more later during the debate. What will the government do to address the shortcoming in order our fellow settlers are not being affected by this lack of action from the government currently. But in general, I think the budget is good. It serves the right purpose at the right time. A bit of austerity here and there, but there's still missing details that we would like to get more later from the Prime Minister and Minister of Finance during the debate. Hopefully it will be a fruitful one for upcoming 2 weeks. Thank you. Terima kasih. Untuk Sabah Sarawak. Ya, untuk Sabah dan Sarawak memang nampaknya dalam bajet tahun 2023 yang telah dibentang baru-baru ini untuk Sarawak dan Sabah adalah boleh juga kita banggakan kerana kewangan untuk meneruskan projek-projek yang telah sedia ada ataupun sedang dilaksanakan akan kita boleh teruskan pelaksanaannya dengan lancar, memandangkan kewangan ini telah diberi. Dan juga diumumkan pertambahan projek-projek pembangunan untuk luar bandar. Jadi kita ada difahamkan 1.5 bilion ringgit yang ada untuk jalan luar bandar di Sarawak ini di Kementerian Kemajuan Daerah Desa dan Wilayah ini, tapi disalurkan mungkin pelaksanaan menerusi KKR ataupun JKR. Jadi nampaknya ada juga projek-projek baru iaitu untuk membangunkan bandar-bandar ataupun pusat-pusat di sempadan. Jadi ini juga telah diumumkan 1 bilion tadi. Kita menampakkan ini adalah penambah kepada projek-projek pembangunan untuk Sarawak dan Sabah. Ya. Okey. Termasuk jugalah sekolah-sekolah daib dan klinik-klinik daib
yang kebanyakannya di Sarawak dan Sabah juga diberi peruntukan yang agak besar untuk buat kerja-kerja perbaikan klinik-klinik dan sekolah-sekolah daib ini. Adakah Datuk Seri yakin dengan peruntukan yang diberikan mampu melaksanakan segala masalah yang dihadapi oleh sekolah daib di Sabah Sarawak? Ya, sekurang-kurangnya ada peruntukan sebegitu besar yang bermakna lah saya bagi. Cuma ia terletak kepada pelaksanaan yang kita berharaplah dalam pelaksanaannya nanti kita bergantung kepada syarikat-syarikat yang bekerja-kerja ini buatlah kerja mereka dengan terbaik lah. Ya. So alhamdulillah ini adalah pembentangan belanjawan bagi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang pertama, the first in 26 years, 25-26 years. Jadi memang satu saat yang sangat bersejarah dan berdasarkan apa yang telah diumumkan dan ada dalam teks rasmi, kita lihat banyak daripada manfaat kepada hampir semua golongan. Dan bagi saya, pandangan saya, dia adalah satu belanjawan yang bukan hanya kita bercakap terus terang dengan rakyat tentang keadaan fiskal, keadaan ekonomi, jangkaan tentang perkembangan KDNK, tapi juga apa yang perlu dimainkan, peranan yang perlu dimainkan oleh setiap pihak, sama ada golongan maha kaya ataupun dari golongan B40. Dan ini bagi saya menunjukkan sikap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bila memikirkan tentang kebijakan ataupun langkah yang perlu diambil, maka difikirkan untuk bagi pihak seluruh negara, dan seluruh negara perlu berusaha untuk membantu membangkit ataupun membangunkan semula ekonomi negara. Antara inisiatif bagi saya yang sangat-sangat positif adalah kejayaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mendapat persetujuan daripada pihak berdinas untuk profit sharing 30% daripada keuntungan bersih yang akan diberikan kepada para pesawah padi, dan beberapa perkara lain, ikhtiar untuk membasmi kemiskinan tegar ya secara keseluruhan menjelang hujung tahun ini, serta perbelanjaan 1.2 bilion untuk menaik taraf 380 sekolah daif dan 400 klinik daif. Ini akan banyak membantu rakyat. Pada masa yang sama, peringatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, pada masa yang sama yang kita pihak kerajaan memberi suntikan sebanyak RM500 ke dalam akaun satu setiap akaun KWSP bagi golongan B40. Masa yang sama, peringatan kepada semua golongan yang lain, terutama yang mungkin golongan yang T20, kenapa penting bagi mereka mengekalkan simpanan dalam KWSP, iaitu sekiranya dikeluarkan, maka dividen kepada golongan B40 itu akan sangat-sangat parah. Jadi bagi saya ini adalah satu kenyataan yang very responsible, mengingatkan kita sebenarnya pada waktu ini kita perlu bantu menyelamatkan semua rakyat, jangan ada yang tertinggal. Dan bagi saya itu antara message paling penting. We are thinking about everybody. We all have to play our role. Dan bagi saya dan kementerian, saya dan Yang Berhormat Timbalan Menteri, ada beberapa perkara yang kita lihat sangat-sangat positif. Sebagai contoh, NSRC yang diberikan RM10 juta secara khusus, ini akan dapat bantu untuk mengukuhkan operasi bagi National Scam Response Center. Tapi dia akan dapat kita sekalikan dengan ikhtiar Kementerian Komunikasi dan Digital, antara lain untuk meminda Akta Perlindungan Data Pribadi serta mengukuhkan ke arah mewujudkan sebuah suruhanjaya keselamatan cyber bagi negara kita. Ini bagi saya 3 langkah yang penting: mengukuhkan NSRC, meminda Akta Perlindungan Data Pribadi, dan mewujudkan suruhanjaya keselamatan cyber. Saya juga tersentuh kerana antara ikhtiar kementerian ialah mewujudkan satu pedi di setiap DUN dalam negara kita menjelang hujung tahun ini. Ini yang akan diusahakan oleh pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, dan manfaatnya kita akan dapat lihat di kalangan rakyat, kerana pedi-pedi ini akan memberi perkhidmatan internet selain daripada membantu usahawan tempatan ke arah proses
digitalisasi. Jadi ini antara ikhtiar dan perkara-perkara yang akan diusahakan oleh kementerian. Bagi lihat tadi isu scam antara yang perlu yang ditekankan oleh dalam pada bajet kali ini, bagaimana YB melihat isu ini sendiri? Ya, dia pengumuman kill switch itu bagi saya satu ikhtiar yang baik, tapi saya percaya masih banyak yang perlu kita lakukan. Seperti yang saya sebut tadi, pelindungan data, keselamatan cyber, dan seperti yang pernah disebut oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri, aktiviti scammer yang berlaku, scammer ini mereka mungkin tak berpekalan di sini. Jadi kita perlu kerjasama daripada agensi-agensi penguasaan di negara-negara lain bersama-sama dengan kita untuk mematahkan aktiviti. Sama seperti yang berjaya dilakukan oleh pihak SPRM baru-baru ini yang telah mematahkan, meranapkan satu sindiket scam pelaburan yang memangsakan warga United Kingdom dan Australia yang telah mencuri lebih 200 juta ringgit dalam satu pelaburan yang tidak wujud. Itu mereka berpekalan di sini tapi memangsakan rakyat di negara lain. Samalah yang memangsakan rakyat kita tak semestinya di sini. Jadi saya lihat ikhtiar scam ini merentasi kementerian, merentasi negara dan perlu satu usaha secara menyeluruh. Baik. Terima kasih Menteri. Okey, saya hanya bagi ulasan sikit. Saya rasa sangat gembira kerana KKD juga dapatlah peruntukan sebanyak 725 juta untuklah mempercepat lagi ketersambungan digital. Dalam ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri telah sebut bahawa 47 kawasan perindustri dan juga 3,700 buah sekolah. Jadi memang KKD akan pastikan bahawa peruntukan sebanyak 725 juta ini akanlah digunakan secara baik dan pastikan bahawa kawasan-kawasan yang kami sebut sebentar tadi dapatlah ketersambungan digital dalam tempoh masa yang paling singkat. Pada masa yang sama, kami juga dapat 102 juta ringgit sebagailah dana kandungan digital. Jadi ini memang merupakan satu inisiatif yang bagus dan saya percaya bahawa dana ini juga akan bantu industri kreatif ini untuk teruslah berkembang di Malaysia. Terima kasih. Thank you. Tak ada kos ambil lesen untuk terutama sekali B2 motosikal dan juga pemandu teksi bas dan juga e-hailing, iaitu golongan yang mencari rezeki. Jadi itu salah satu cara kerajaan untuk bantu kawal sedia dan rendahkan kos sara hidup dari samping bagi sokongan. Ini maksudnya bagi joran, bukan bagi ikan. Belanjawan ini adakah beberapa peruntukan yang telah dikeluarkan tadi memberi impak yang besar buat beliau untuk kurangkan krisis kos sara hidup mereka? Saya rasa yang paling utama tadi, yang paling berimpak besar adalah mengeluarkan golongan muflis. Beli muflis ramai jadi apabila disingkatkan dan dikeluarkan daripada senarai muflis, itu adalah satu langkah yang sangat ke hadapan. Jadi golongan IPT itu impak besar lah. Adakah golongan IPT juga turut merasai impak daripada belanjawan 2023 ini? Dan insyaAllah kita tengok peruntukan kali ini mesti macam kita jangka tadi. Kita tak boleh jangka projek-projek besar, kemampuan besar. Tapi sebenarnya yang paling utama adalah mengusahakan supaya penyelesaian terhadap isu-isu kecil itu diselesaikan lebih dulu. Daripada ianya terus membengkak dan akhirnya jadi isu yang tak kunjung selesai. Okey, terima kasih.